Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid peralihan dan tingkatan 1 sesi 2022-2023. Selamat datang ke SMK Taman Konot. Apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini murid-murid akan bersama-sama dengan Cikgu Norizan bagi slot Skim Pinjaman Buku Teks atau SPBT. Diharapkan murid-murid dapat mendengar dan memberi perhatian terhadap maklumat yang akan cikgu sampaikan nanti. Cikgu Puan Norizan binti Abdul Razak merupakan penyelaras SPBT sesi petang di SMK Taman Konot bagi tahun 2022. Bersama-sama dengan cikgu terdapat 2 orang lagi guru SPBT yang perlu murid-murid kenali, iaitu Puan Nurhaiza binti Jaafar dan juga Encik Mursyid Izzat bin Muhammad. Sekiranya terdapat sebarang masalah berkaitan dengan buku teks, murid-murid bolehlah berjumpa dengan guru-guru yang telah cikgu sebutkan tadi. Sebelum cikgu meneruskan taklimat ini, cikgu ingin berkongsi dengan murid-murid berkaitan dengan pengertian buku teks. Untuk pengetahuan semua, buku teks ialah bahan yang digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang diperakui oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku teks digunakan oleh murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu mata pelajaran dan perlu dipulangkan pada masa yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Berikut merupakan senarai buku teks yang perlu ada bagi setiap murid peralihan dan tingkatan 1. Cikgu mulakan dengan kelas peralihan terlebih dahulu. Bagi murid-murid kelas peralihan, murid-murid akan menerima 6 naskah buku teks, iaitu buku amalan bahasa Melayu, buku bahasa Melayu, buku English, buku pendidikan seni visual, buku bahasa Cina dan buku pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan. Jadi bagi murid-murid kelas peralihan, pastikan kamu telah mendapat 6 buah buku tersebut. Manakala bagi murid-murid tingkatan 1, jumlah buku yang diterima ialah 15 buah bagi murid-murid yang beragama Islam dan 16 buah buku bagi murid-murid yang mengambil bahasa Cina. Buku-buku tersebut ialah bahasa Melayu, sains, matematik, PAUS 2, sejarah, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, reka bentuk dan teknologi, pendidikan seni visual, geografi, bahasa Cina bagi murid yang mengambil bahasa Cina, pendidikan moral dan pendidikan Islam bagi murid Islam. Selain itu, murid-murid juga menerima 5 buah buku kecil, iaitu buku Ku Ingin Berterima Kasih, Destinasi Impian, Poetry for Pleasure, Swiss Family Robinson dan yang terakhir ialah Fast Fair. Jadi bagi murid tingkatan 1, pastikan kamu mendapat buku yang betul dan mencukupi. Pada 19 Mac yang lepas, kebanyakan murid-murid tingkatan 1 dan peralihan telah menerima buku teks masing-masing. Untuk pengetahuan murid-murid, buku teks merupakan pinjaman daripada Kerajaan Malaysia kepada murid-murid. Jadi, buku teks ini bukanlah hak milik mutlak murid-murid semua. Oleh itu, murid-murid perlulah menjaga dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Skim Pinjaman Buku Teks. Okey, di sini cikgu ingin berkongsi beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh murid-murid setelah mendapat buku teks masing-masing. Yang pertama, pastikan murid-murid mendapat buku teks yang betul dan mencukupi seperti yang telah cikgu terangkan sebentar tadi.
Kemudian, murid-murid perlulah mengisi maklumat diri yang lengkap sebagai peminjam pada ruang yang telah disediakan di bahagian belakang buku teks. Buku teks perlulah dibalut dengan plastik luksinar. Sekiranya terdapat bahagian yang terkoyak, bahagian tersebut perlulah dibaik pulih. Buku teks hendaklah dijaga dengan baik. Murid-murid tidak boleh menconteng atau sengaja mengoyak buku teks yang telah diberikan. Seterusnya ialah menjaga keselamatan buku teks. Jangan hilangkan buku teks atau meminjamkan kepada orang lain. Buku teks juga tidak boleh ditinggalkan di dalam kelas. Sekiranya cikgu dapati ada yang meninggalkan buku dalam kelas, buku akan dirampas. Seterusnya, menggantikan buku teks yang hilang atau rosak. Sekiranya berlaku kehilangan, buku tersebut hendaklah digantikan dengan buku yang baharu. Akhir sekali, buku teks yang telah dipinjam hendaklah dikembalikan kepada pihak sekolah mengikut masa yang telah ditetapkan dalam keadaan yang baik dan mencukupi. Itu sahaja daripada unit SPBT. Diharapkan murid-murid dapat menjaga buku teks sebaik yang mungkin. Sekiranya murid-murid menghadapi sebarang masalah berkaitan dengan buku teks, murid-murid bolehlah berjumpa dengan guru-guru yang telah cikgu maklumkan tadi, iaitu Puan Norizan binti Abdul Razak, Puan Noraheza binti Jaafar atau Encik Mursyid Izzat. Sekian, terima kasih. Selamat datang ke Koperasi SMK Taman Konon. Untuk makluman, lokasi koperasi adalah bersebelahan Dewan Besar SMK Taman Konon dan masa operasi adalah dari jam 9 hingga 12 pagi bagi sesi pagi, manakala 3.30 hingga 4.30 petang bagi sesi petang. Bagi kedai buku pula, lokasi adalah bersebelahan kantin SMKTC. Masa operasi adalah dari 8.30 hingga 1 petang dan 2 hingga 4.30 petang. Antara barang yang anda boleh peroleh daripada koperasi adalah buku latihan dan alat tulis, kelengkapan persekolahan seperti seluar PJ, baju PJ, baju rumah sukan, rencana sekolah dan lain-lain. Perkhidmatan fotostat, minuman dan makanan ringan, hand sanitizer dan pelitup muka. Berikut merupakan senarai barang persekolahan yang perlu dibeli. Pembayaran boleh dilakukan kepada guru kelas. Bayaran ini perlu bagi semua pelajar baru SMKTC. Berikut merupakan senarai buku latihan bagi kelas peralihan dan murid tingkatan 1. Diingatkan, pelajar hanya dibenarkan ke koperasi membeli barang di luar waktu persekolahan atau waktu rehat sahaja. Sila patuhi SOP semasa ingin membuat pembelian. Terima kasih. Taklimat Pusat Sumber SMKTC untuk murid-murid peralihan dan tingkatan 1 2022. Taklimat ini, cikgu akan memperkenalkan pusat sumber sekolah, program nilam dan kad keahlian pusat sumber. Pusat sumber SMK Taman Konon. Ini adalah pusat sumber sekolah kita yang terletak di Blok A, tingkat 1. Adalah bahagian dalam pusat sumber. Pusat sumber juga termasuk bilik multimedia. Ini adalah bahagian dalam bilik multimedia.
Waktu operasi pusat sumber ialah pada hari Isnin hingga Khamis jam 9 pagi hingga 5 petang. Waktu rehat adalah pukul 1 hingga 2 petang. Manakala pada hari Jumaat 9 pagi sehingga 5 petang. Hari Sabtu, Ahad dan cuti pusat sumber ditutup. Peraturan pinjaman dan pulangan buku. Murid boleh meminjam 2 buah buku untuk tempoh 1 minggu. 20 sen denda lewat setiap hari termasuk cuti Murid boleh menggunakan kad pinjaman sendiri dan tidak boleh pinjamkan kad kepada kawan. Kemudahan pusat sumber. Di pusat sumber terdapat buku fiksyen dan bukan fiksyen, majalah-majalah dan kemudahan fotostat. Pameran buku baru. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang program Nilam. Program Nilam dijalankan sepanjang tahun. Murid-murid digalakkan banyak membaca dan mencatat dalam site Nilam. E-Nilam. Program merekodkan bahan bacaan dalam Google Form. Google Form ini boleh diakses dalam site sekolah. Panduan mengisi data Nilam. Melalui laman utama site sekolah, klik pilihan E-Nilam seperti dalam bulatan. Pelajar boleh klik panduan mengisi data Nilam untuk langkah-langkah pengisian di dalam Google Form. Anda boleh pilih tingkatan. Isi data yang berkaitan. Kalau kelas peralihan, ada per atau J. Untuk kelas peralihan, jika terdapat masalah seperti tiada nama dalam sistem, murid perlu maklumkan kepada guru kelas anda. Kemudian, letakkan judul buku, jenis bacaan, bahasa yang digunakan, jumlah muka surat, aktiviti penggayaan dan jumlah aktiviti penggayaan. Klik pada link IQ Nilam untuk mengisi data di IQ Nilam. Untuk masuk ke sistem IQ Nilam, anda perlu menggunakan email MOE anda. Okey. Tulis maklumat yang diperlukan. Data ini akan dimasukkan ke dalam sistem Kementerian Pelajaran Malaysia. Pertandingan membaca Nilam akan diadakan 3 kali setahun. Hadiah yang menarik menanti murid yang membaca paling banyak bahan bacaan. Seterusnya, kad keahlian pusat sumber. Serahkan dokumen-dokumen berikut kepada guru tingkatan masing-masing untuk membuat kad keahlian. 1 keping gambar saiz pasport, borang permohonan dan yuran RM1. Pelajar wajib mempunyai kad keahlian pusat sumber. Sekian, terima kasih.